Assalamualaikum, boleh dengar suara? Tes, boleh dengar? Boleh. Okay, buka tutorial 3. So, hari ni buat tutorial 3. Saya ada bagi contoh pengiraan dekat WhatsApp group. So, boleh tengok kat situ lah. Okay, boleh nampak desktop? Nampak. Okay, Q1. Siapa boleh tunjuk jawapan? Ini soalan straightforward saja. Okay, cari alpha DC IC 8.23 dan juga IE 8.69 mAh. Okay, siapa boleh share desktop? Saya. Tunjuk jawapan dia. Sekejap. Ni senang ni, straightforward je. So kita pergi pada soalan yang mudah dulu lah. Okay, soalan yang mudah. Saya. Okay. Putri. Terbalik tak? Tak nampak lagi? Dah belum? Ke saya kena stop dulu lah? Sekejap. Okey. Terbalik tak? Tak. Tak Yang lain okey tak? Terbalik ke tak? Tak nampak lagi. Ha? Tak nampak? Terbalik. Dia mirror. Kiri pergi kanan, kanan pergi kiri. Tak, kenapa dia jadi macam ni? Tak tahulah saya. Gambar apa yang keluar ni? Macam banyak Windows. Okay, cuba share balik kot. Terbalik lagi ke tak? Tak. Tak, okey.
Yang lain boleh nampak ke? Nampak tak jawapan ni? Yang lain okey? Saya tak nampak pula. Pasal Ha. tak tahu orang lain. Sangkut, sangkut. Nampak jawapan tak? Nampak ni Google Meet. Lah, Sangkut. dah buka jawapan. Cik tak nampak lagi ke? Dah buka dah ni. Dia lambat. Ha, Lambat lah. Lambat. okey, 3.1. Dah. Okey. Okey, sini dalam PDF. Okey, right. Pergi bawah. Database. Scroll bawah. Putri boleh scroll tak? Scroll ke bawah. Dah. Dah scroll dah. Dia apa tak bergerak. Tak tahu yang lain okey tak? Saya tak nampak, dia nampak sama je Q1. Sama je, tak gerak juga. Lambat kot. Lambat. Tak apa. Tak apalah. Okey, so 3.1 punya contoh tu. So ini contoh soalan-soalan yang orang kata soalan yang straightforward je lah. Starting apa orang kata basic. Okay, so biasanya kita adalah bagi 1-2 soalan yang mudah lah. So macam test hari tu lah. Okay, so test hari tu kalau saya tengok sepintas selalu tu overall okey lah. Okay, cuma saya tak sempat nak marking seorang-seorang lagi, tak habis lagi, tak sempat untuk kelas ni. Okay. Sekejap Okay, Q3, Q2 pun kalau tengok samalah, straightforward je. Okay, tak apa. Thank you Putri. Okay. Sebab mungkin takut nanti dia tak nampak kan. Okay. Okay, so saya balik contoh soalannya. Sekejap Okay, sebenarnya desktop okay. Boleh nampak gerak-gerak ni. Nampak. Okay, so kalau tengok pada Q1, Q2, Q3, Q4, okay, straightforward je lah. Okay, Q5 je. Okay, Q5 baru kita masuk dia punya parameters. Okay, ataupun karakteristik dan juga parameter yang ada dalam BJT punya transistor lah. Semua IB, IC, VCE, VC, VB, VE. So semua ni yang paling basic. Okay, maksudnya apa parameters yang perlu dicari. Current pada base, current pada collector, voltage pada CE. Okay, kat sini IE tak ada. Kadang-kadang soalan dia tanyalah IE. Okay, so depend. So hampir ke semua lah. Okay, hampir ke semua parameters tu kita kena cari. Okay, IB, IC, VCE, VC, VB, VE. Tak tahulah korang dah buat ke belum, saya tak pasti. Okay, cuma tutorial ni saya tak wajibkan pun setiap orang kena hantar dan sebagainya setakat ni. Okay, setakat ni tutorial depend pada masing-masing. Kalau nak faham, okay, buat. Okay, kalau rasa tak nak buat, so dia tak boleh lah nak adapt benda ni. Okay, so teori slide lain. Okay, teori untuk slide ni adalah kita punya, okay, ni chapter 4 pula. Chapter 3. Okay, so untuk slide ni kita nak bagi support untuk korang faham dia punya basic konsep. Okay, dan tutorial ni lebih kepada nak cari dari segi teori yang kita dah tahu, lepas tu kita nak implement dalam calculation. Okay, implement dalam calculation IB, IC, VCE. So kita dah tahu IB tu kat mana, IC kat mana, VCE kat mana, okay, VC, VB dan juga VE. Okay, so kita nak nak implement dia dalam calculation. Dapat ke tidak? Okay, dapat ke tidak? Okay, sekejap saya ambil saya punya tab.
Okay, awak boleh tengok dekat contoh pengiraan yang saya bagi dekat WhatsApp group tu. Okay, saya dah buat hampir sama je dia punya pattern soalan tu. Okay. Okay. Ini contoh So tadi soalan pertama hingga soalan keempat, soalan asas, senang je, straightforward. Beta DC atau alpha DC. Beta DC untuk current gain lah. Okay. So alpha DC kena tengok balik nota. Siapa yang dah lupa tengok balik. Okay, tengok balik chapter 3. Okay, so kita study memang macam ni lah. Kadang-kadang kita lupa. So mana yang lupa tu kita tengok balik. Okay. So beta DC ni current gain. Okay. Ratio of the collector adalah alpha DC. Itu adalah ratio antara collector dan juga emitter. Sebab tu dia punya formula IC bagi dengan IE lah. Okay, IC dengan IE. Ini current gain. Okay, current gain. Apa maksud current gain? Okay, ni sambil-sambil lah. Kita refresh balik sambil buat tutorial, saya terang balik. Okay, so ni lebih nampak lah sebab kita ada buat calculation. Kalau slide itu kita tak nampak. So saya terang secara teori dia. Okay, so current gain ni bermaksud IC dengan juga IB. Okay, dia punya, kalau dalam bahasa Melayu ni maksudnya gandaan current dia berapa. Nak compare dengan IC dengan IB. So IC biasanya lebih besar lah daripada IB. Okay, IC biasanya lebih besar daripada IB. So kalau tengok dekat calculation ni, okay, IC dia 3.65 mili IB 50 tapi micro. Okay, so IB kecil kat sini. Okay, saya dah saya dah share dah apa ni contoh soalan ni dekat WhatsApp group. Awak just refer je. Okay, refer saja. So kat sini saya bantu untuk kefahaman lah. Okay, sebab kelas ni saya buat untuk kelas ICT. Okay, tapi saya tak perlulah ulang balik. So saya tinggal save. So saya tinggal explain balik dekat kelas lain lah. Okay, so maksudnya untuk beta DC, okay, IC kat sini, so IB kat sini. So apa dia punya current gain? Okay, current gain ni maksudnya ialah berapa gandaan current antara collector dengan base. So kalau kat sini jawapan dia 73. Okay, maksudnya ada 73 seolah 73 kali ganda current IC dengan IB. So IB ni kecil je, 50 microamp. So dia dah boleh trigger lah. Okay, dia dah boleh trigger untuk on kita punya transistor. So I collector kat sini 3.65 milliamp. Okay, soalan ni diberilah. Okay, IB diberi, IC diberi. So dia suruh cari beta DC. Okay, ada soalan setakat ni. Ni paling senang. Ada soalan setakat ni? Tak ada Okay, so kita pergi soalan yang susah sikit. Nombor 2. So nombor 2 ni soalan macam nombor 5 tadi lah. Soalan dekat tutorial ni tadi nombor 5 lebih kurang. Okay, lebih kurang. So cari IB, IC, VCE, VC, VB, VE. So semua. So paling malas. Okay, kalau kita paling malas sekurang-kurangnya. Okay, kita tahu buat soalan ni cukup lah. Paling malas lah tu. Okay, kalau yang ni awak pun tak nak buat, tak nak ambil tahu, soalan lain lagi hancur lah. Okay, soalan lain lagi hancur. Okay, so nak compare dengan soalan ni memang tak ada apa. Ini macam 1 tambah 1 sama dengan 2 je. Just guna formula, masuk value, just bagi biasa. Okay, takkan yang ni pun malas kan. Okay, so yang ni nak kena ingat formula je lah. Okay, so nombor 2, okay, ni yang paling minima untuk kita mesti tahu untuk topik 3 BJT ni. Maksudnya kita kena tahu cari IB, IC, IE, VBE, VCE dan juga VCB dalam soalan saya ni lah. Okay, tutorial lah korang buat lah. Okay, ada yang dah buat ke? Putri dah buat ke? Mungkin dia dah buat kot. Dah, tapi nombor 7 tak dapat. Okay, Sebab tak apa. Okay, so tak apa lah tu, biasalah tu. Okay, itu standard. So mana-mana tutorial, macam saya study pun dulu, agak mustahil lah. Kalau ada 10 soalan tu, 10 kita dapat. Oh, hebat gila lah. Okay, kalau dapat. Okay, so dalam banyak soalan ni, mesti ada kadang satu soalan tu kita macam mana tak? Okay, so kita kena struggle sikit kat situ. Okay, so tak apa. Mungkin dengan saya sikit bagi penerangan ini, okay, mungkin boleh buat. Okay, mungkin boleh buat. Kadang-kadang dia memerlukan kefahaman je, bendanya sama je. Okay, benda je sama je. Cuma kadang-kadang dari segi kefahaman tu kita tak
tak berapa clear, so tak boleh nak buat. BJT ni jangan risaulah, pusing-pusing kat situ je, tak susah mana pun. Okay, cuma soalan, trik soalan je berbeza. Itu yang menyukarkan kita lah. Okay, so kalau tengok kat sini IB. Okay, so bila cari IB senang je. Satu tips untuk jawab soalan ni, formula kena ingat. Okay, formula kena ingat. Lepas tu kita kena faham kat mana letak IB, IC. Yang tu saya dah tunjuk awal-awal masa kita belajar dulu. IC kat mana, kaki base, collector emitter. So kalau yang tu tak tahu, kita tak boleh nak determine kat mana IC tu kat mana. IB kat mana, IE kat mana. So kita dah tahu yang tu. Okay. So next kita kena hafal formula. Okay. Tak pasti final exam formula tu diberi atau tak, saya tak pasti. Okay. Tapi untuk saya, basically saya suka hafal formula. Dan tak perlu hafal sangat pun. Actually kita tahu kita punya KVL ni, kita dah boleh tahu dah apa formula yang akan kita guna. Okay. So IB kat sini, VBB tolak VBE bagi dengan RB. Okay, kalau ada yang lupa, tengok slide balik. Okay, semua ada dalam slide. Okay, soalan-soalan ni tak ada yang luar daripada slide. Apa yang saya tunjuk dalam slide, dalam nota yang saya explain, itu je soalan ni. Tak lebih daripada tu. Okay, so tak perlu risau. Okay, so tengok balik dekat kita punya formula IB. Macam mana nak cari IB. Okay, daripada sini. Okay, start slide 21 ni. So take note sikit. So start 21 punya slide ni. Okay, KVL ni kita kena ingat. Okay, so kalau tak ingat formula IB, okay, ingat KVL dia. Yang saya tunjuk hari tu lah. Hari tu saya tunjuk guna circuit. Mana hari tu? Saya ambil contoh. Tak ingat lah. Okay, tak apalah, hari tu saya dah explain lah kan. Okay, so hari ni nak recall balik je. So IB, VBB tolak VBE bagi dengan RB. So sama juga saya implement dekat kita punya circuit ni lah. Okay, so IB, VBB tolak VBE bagi dengan RB. VBB ni just simbol. Kalau dia kata V in lah. Okay, jadilah V in. Okay, ni VB maksud V voltage pada base lah ni. Okay, voltage pada base. Okay, so direct terus je lah. 5 tolak 0.7 bagi dengan 10 kilo ohm. So dapatlah IB 430 microamp. So dapatlah IB yang lalu kat sini. Okay, so yang lalu kat sini 430 microamp. Besar ke kecil? Agak-agak value dia. Okay, terlalu kecil microamp. Okay, boleh imagine tak? So memang kalau pegang dengan jari tak ada effect lah. Okay, tak ada effect, tak kena current pun. Okay, tak kena current. Okay, next pergi dekat IC. Cari IC. Okay, apa formula IC? Okay. Okay, untuk jawab soalan, kadang-kadang tengok apa nilai yang diberi. Okay, apa nilai yang diberi. Kadang-kadang kita tak boleh guna formula ni mungkin. Kita kena guna formula IE campur IB. Mungkin lah. Okay, so tengok apa yang dah diberi. So tengok sini beta DC dia dah bagi dah 150. Okay, so kalau tengok soalan tutorial pun sama juga. Dia bagi tak beta? Dia bagi dah 90. Okay, so tinggal masuk je lah. Okay, straightforward je sebenarnya. Cuma kita nak faham formula dengan masukkan value je lah. Okay, so IC bagi dengan IB. So dapatlah IC. Okay, ni pun straightforward saja. So bila IB dah dapat, so boleh kira lah. So dapat 64.5 milliamp. Okay, 64.5 milliamp. So maksudnya IC kat sini 64.5 milliamp. So ni beta DC dia tak perlu cari. Dah tahu dah 150. So kalau kita kira balik pun IC bagi dengan IB, so kita dapat balik beta DC 150. Okay, so IE. Okay, IE. IC campur IB. Okay, ingat formula ni lah. Okay, tengok dekat slide. Kat mana IE, IC campur B. Okay. Ni saya masih belum mula kot. Tak ingat kena cari slide yang mana.
Okay, tak apalah. Nanti saya cari balik kat mana. Nanti korang check lah. Okay, so ni basic dia macam ni je. Ni yang saya highlight. Saya dah highlight kat sini dah. Okay, so macam mana. Ni dah belajar ni kan. Macam cari current total lah. I1 campur I2 IT. So IE kat sini bawah. So IE, IB campur IE lah. Sorry, IB campur IC. Okay, ni IC ni. Okay, IC ni Okay, ni IC. Okay, so IE, IC campur IB. So 4.5 mA campur 430 mikro. So dapat 64.9 mA. So kat sini 64.9 mA. So kalau tengok drop dia lebih kurang hampir sama je IC dengan IE. Okay, so itu IE. So VBE tak payah kira. VBE ni automatik memang 0.7 volt antara kaki base dan juga kaki emitter 0.7. Okay, 0.7. Okay, bukan VBB VBB yang ni. Jangan confuse. Ni 5 volt. Sorry, bateri dah habis. Okay, ni VBB daripada kaki base ke ground. Okay, yang ni adalah VBE. Kadang-kadang student confuse. Okay, hati-hati sikit. So 0.7. Okay, so maksudnya nanti ada voltage kat sini. Ni contoh total saya ada RM5. So kalau tengok kat sini kita tahu dah logik dia. So kat sini 5 volt ni, RM5 ni kita nak bagi 2 orang. Satu nak bagi voltage pada RB dan satu kita nak bagi pada VBE. IE tak ada voltage drop sebab tak ada resistor pun kat sini. Okay, tak ada resistor kat sini. Okay, tak ada resistor. So voltage RM5 ni, kita ada RM5 nak bagi 2 orang. Nak bagi dengan RB dan juga nak bagi VBE. Okay, so VBE 0.7 volt. Okay, VCE, kaki kolektor ke emitter. So ni yang saya dah tanda ni. Okay, VCE. So antara kaki kolektor dan juga emitter. Okay, ni ada dalam formula lah. Okay, VCC tolak IC darab RC. Tak nak memang kena ingat formula. Kalau tak nak, kalau tak tahu nak buat KVL lah. Dia dari sini. So tadi kita cari VCE Okay, VCE dari sini. So kita buat matematik punya operation lah. Carilah VCE. Okay, VCE, VCC tolak IC kali dengan RC. Daripada formula sini kita boleh dapat VCC tolak IC kali dengan RC. So dapatlah 3.55 volt. Okay, kat mana 3.55 volt? Dekat sini. Saya conteng sikit lah. Ni nak kena faham ni. Kat mana 3.55 tu? Kat sini. 3.55 volt. Okay, bukan 10 volt 10 volt ni daripada atas kolektor ni sampai bawah. Okay, ni VCC. Supply yang kena on pada kaki kolektor. Yang ni supply untuk on pada kaki base. Okay, sebab transistor ni ada dua junction. Okay, kalau diode tak apa, satu je. Okay, so transistor ni ada 2 junction. Maksudnya dua-dua junction ni nak kena forward. So ada 2 junction yang perlu kita apply voltage. Okay, apply voltage. Okay, setakat ni ada soalan. Ni nak kena faham betul-betul ni. Ni antara yang dah mula susah sikit lah. Okay, selepas chapter 1 dan 2. So lepas ni lagi susah. Okay, ada nak tanya? Tak ada, saya proceed. Tak ada Hello, ada tak ada? Tak ada. Okay, VCB. Kolektor ke base ni. Antara kolektor ke base. Okay, bila soalan-soalan macam ni, VBE, VCE, VCB, jangan confuse. Okay, kadang-kadang student ingat dia calculate sekali yang ni. Tak. Maksudnya ni voltage yang betul-betul dekat transistor saja.
tak termasuk resistor pada base, collector atau emitter. Okay, ni ialah voltage yang betul-betul dekat PN junction dia. Okay, antara VCB dan juga VBE ataupun VCE. Transistor saja. So dia tak libatkan lagi voltage yang lalu dekat resistor-resistor ni. Tak. Okay, so jangan confuse lah. Sebab tu that's why VBE ni kecil je 0.7. Pasal voltage drop dekat transistor tu sendiri 0.7. Yang ni pun tengok kecil je 3.55 volt. Okay, maksudnya voltage drop di antara kaki kolektor dengan emitter saja. Okay, dan juga VCB antara kaki kolektor dan juga kaki base. Okay, so VCB so guna formula jugalah. Okay, kita dapat VCE tolak VBE. Okay, so kita dapat 2.85 volt. Okay, 2.85 volt kat sini. Kat mana ni? Ni. Cik lah saya buat sikit. 2.85 volt. 2.85 volt. Okay, jadinya seolah-olah bila kita buat straight macam ni okay, ni sajalah nak bagi faham. Mana yang dah faham tu tak ada isu lah. Kadang-kadang ada lagi yang confuse. Okay, ni supply kita 10 volt. Okay, ni base. Okay, ni nak tunjuk kat mana voltage drop tu berlaku. Okay, 10 volt ni yang sini daripada supply ke ground. Okay, ni 10 volt. Okay, VCE dia drop kat sini. Yang kita dah kira tadi kan. Okay, kat sini tadi drop dia 3.55. 3.55. Okay. Yang VBE ni kat sini. Okay. Maksudnya dia lebih kurang ni antara base ke sini. So sebenarnya ada junction ni kan. So kalau kita lukis dia akan jadi macam ni. Okay. So ni adalah NPN. Okay. Soalannya macam tu lah. Okay. So maksudnya antara ni base, collector, emitter. Soalannya 3.55 ni antara ni lah. Antara N ni kaki collector ke emitter ni seolah dia. Transistor dia ni. Okay. So antara base dengan emitter ni, B dengan E ni kat sini. Okay. 0.7. So terlalu kecil. Soalannya dia memang rapat sangat dengan ni. Pasal tak sampai pun 1 volt. Cuma kita tak boleh nak lukis lah. Jarak tu terlalu kecil 3.55. Mungkin kalau saya nak buat jarak tu dia kat sini lah. 0.7 ni. Dia dekat border dia. So ni dekat sini, ni kat sini. So lukis guna susah sikit. Kalau whiteboard okey lah kat kelas. 0.7 kecil je. Okey. Okey ni 0.7 volt. Kecil je. Tak sampai 1 volt. Okay, so antara VCB point ni ke sini ada sikit base ke collector. Okay, collector ke emitter ni. So total okay 3.55 total 3.55 VCE ni. Tadi C ke E ni C ke E 3.55. Okay. Sekarang ni nak C ke B sikit. So 3.55 ni kita tolak dengan 0.7. Okay. Sebab C dengan E ni dah semua. C dengan E ni 3.55 total. Antara ke bawah ni 3.55. Okay. So kita tolak dengan 0.7 kat sini. So kita dapat dekat sini 2.85 volt. Okay. 2.85. So senang kata VCE ni total voltage untuk transistor saja 3.55 yang kita dapat. Jadi tolak 0.7, okey, kita dapatlah voltage VCB. So maksudnya untuk transistor ni kita ada RM3.5. RM3.55. So kita nak bagi lagi 2 orang. Bagi dekat VBE dengan bagi dekat VCB. VBE ni dah tetap. Dia nak 70 sen ni. 0.7 sen saja. So 3.55 tolak 0.7. So yang baki tu dapat dekat VCB. That's why VCB 2.85 volt.
Okay, tu nak kena faham konsep dia lah. Okay, ada soalan setakat ni? Ada soalan? Sir, Yep, yang VBE tu kan, yep. kalau circuit tu terbalik-terbalik macam mana pun dia akan kekal 0.7. Dia akan kekal 0.7. Okay, dia Okey, akan okey. kekal 0.7. Kecuali soalan tu bagi tahu transistor ni adalah germanium. Okay, kalau germanium 0.3. Okay, 0.3. So soalan kalau tak ada bagi tahu memang standard 0.7 lah. Okay, 0.7. Tapi kalau soalan tu dia spesifik, that's why kata basic ni konsep semua sama. Cuma kadang-kadang soalan trik soalan tu yang kadang-kadang menyukarkan kita nak jawab. Okay, itu je. Kadang-kadang tak sampai faham tu, dia ada masalah sikit lah. Okay, macam soalan test saya tu lah. Okay, macam soalan test saya tu. Yang soalan akhir kan, soalan yang VRMS tu. Okay, VRMS. So dia tak ada bagi V input, tapi dia bagi VRMS. So siapa yang tak study pasal VRMS, actually VRMS tu boleh dapat pun kita punya V peak. So V peak tu sebenarnya V input kita lah. Tu trik soalan lah. Tapi dia tak direct bagi V input tu sama dengan volt. So maksudnya kita kena kira daripada VRMS tu untuk dapatkan V peak. Actually V peak tu lah boleh dapat kita punya V input kita lah. Betul? Betul ke tak betul? Itu basic diode tu. Sama. Faham ke tak faham ni? Confuse juga aku ni. Semua senyap ni. Faham Okay, tak ada Saya nak proceed soalan yang susah sikit. Okay, clear. So nombor 7 boleh buat kot Putri. Okay. Saya tak dapat sir sebab VCC pun Sangkut. tak ada. Sangkut kat mana? Dekat daripada awal IC tu tak dapat sebab kalau dia bagi beta so ada IB. So dapatlah IC tapi ni beta pun dia tak bagi. Okay. And then VCC pun tak tahu. Okay, IC, IB ada. Kejap IB ada. IE ada. So boleh dapat IC lah. That's why Okay, saya sir. kata soalan ni trik. Tapi baguslah. Nama pun belajar kan. Nama pun belajar. That's why tutorial ni saya tak perlu pun nak tunjuk satu persatu. So saya terangkan konsep, saya bagi contoh, memang you all kena buat. Kalau saya buat semua memang korang tak buat lah jawapannya. Saya je bagi jawapan. So that's why kita kata untuk kita rasa feel kita buat, memang kita kena buat sendiri. Okay, buat sendiri. That's why kat sini clue dia. Okay, kalau kita nampak IB, IC boleh dapat dah ni, straightforward je. Betul? IB, IE sama dengan IC campur IB. So kita boleh cari IC lah. Betul? Okay, thank you sir. Okay, so bila Tak dah perasan. IC, VCC, okay tu tak apalah, tu bagus lah tu. Okay lah tu buat. Ada setengah kelas, dia orang tak buat pun lagi. Okay, sebab saya baru start minggu ni untuk tutorial lah. Tapi kalau ada yang dah mula buat tu bagus lah. Okay, bagus. So senang. Okay, so mungkin ada beberapa orang yang tak faham tu. Okay, struggle lah. Okay, struggle cepat. Jangan tunggu. Okay, benda ni tak boleh tunggu. Lepas ni kita masuk chapter 4, MOSFET. Okay, transistor juga. So ada calculation lagi. So jangan main-main benda ni. Okay, jangan main-main benda ni. Benda ni memang core subjek Untuk subjek elektronik, basic elektronik yang asas ni, macam BE ni, inilah core dia. Yang first sebelum awak pergi semester 3, 4 dan seterusnya. Okay, that's why saya kata ni memang paling penting. Okay. Okay, so yang ni okay kot. Okay, ni boleh buat lah ni. Okay, boleh buat. Okay. So nak tahu boleh buat tak buat, setiap orang kena buat. Baru you tahu yang you ni faham ke tak. Kalau selagi tak buat, memang tak tahu kat mana kita punya level kefahaman kita tu. Okay ke tak okay. Okay, so tengok tutorial 3.2. Okay, 3.2 ni dah masuk amplifier lah. Okay, sebelum amplifier ni kita ada formula AV okay, ataupun voltage gain. Okay, voltage gain AV lah. Okay, gandaan voltage. Okay, what is an amplifier? Okay, ni teori lah. Define the voltage gain. Okay, ni boleh cari lah jawapan dia. Okay.
Okey, voltage gain 50. Okey, voltage gain ingat tak ada unit belakang dia. Dia ada voltage gain, gandaan voltage. Okey, gandaan voltage. Okey, so saya tunjuk satu soalan lah. Sekejap. Okey, ni contoh soalan tutorial 3 ni. Saya ambil ni sekejap Saya ambil daripada okey, kalau AV awak boleh start tengok slide. Okey, amplifier 3.8. Slide 25 ni dah membantu kita untuk buat untuk formula AV lah. AV ni actually senang je, VC bagi VB je. Voltage pada kolektor bagi dengan VB. So kalau alpha kalau current gain beta DC, IC dia main dengan current. Maksudnya current kolektor dibagi dengan current base. Kalau AV gandaan voltage ni dia ambil voltage, benda sama je, cuma voltage dengan current beza. Perbezaan dia tu je. Okay, perbezaan dia tu je, tak ada apa pun. Okay, nampak susah tapi sebenarnya senang. Okay, senang. Okay, tengok soalan yang susah sikit, 3.2. Okay, saya ambil question nombor 10 kat sini. So, saya dah attach soalan tu dekat saya punya jawapan. Okay, ni contoh lah. Okay, saya bagi satu contoh, saya bagi jawapan pengiraan dia terus. Senang. Okay, so kalau tengok kat sini, okay, soalan ni trik. Kebanyakan student tak boleh jawab pun soalan ni. Walhal soalan ni mudah. Okay, formula pun dah ada. Cuma kita tak faham soalan. Tak faham dia kat mana? Tak faham dia dekat sini. Bila dia bagi tahu Vin equal 0. Okay, kalau Vin equal 0, transistor on ke off? Transistor on ke off? Ni siapa aku nak panggil ni? Akilah. Yes, Akilah. On ke off? Off. Okay, off. Hassan Al-Basri. Hassan ada Hassan? Aina Kamilah. Aina ada Aina? Alia. Fatin ada? Senyap je. Diorang ni ada tak ada ni. Okay, bila Vin sama dengan 0 volt. Okay, so transistor off. Okay, so ingat balik kita punya slide ni. During cut off, maksudnya off. Okay, so bila Vin kosong, IB pun kosong lah. That's why dia cut off. Okay, ni saturation. Okay, ni saturation. So kat sini dia kata Vin sama dengan 0. So bila Vin sama dengan 0, so automatic transistor ni akan off lah. Okay, so saya ulang balik. Just refresh balik lah. Okay, so katalah ni NPN. Okay, ni diode. Okay, diode. Okay, diode. Junction dia satu je, J1. PN junction. Tapi untuk transistor ada 2 junction. That's why dia kena ada 2 supply. Dia ada junction 1, junction 2. Sebab ada 3. Ada 3 layer. Okay, sebab tu VCC ni, 10 volt ni, untuk onkan antara junction collector ke base. Okay, katalah ni collector, katalah ni base, katalah ni emitter. That's why junction untuk collector dengan base kena ada supply ataupun dipanggil VCC 10 volt. Okay, so kat sini kena ada supply. Okay, 10 volt contohlah. Okay, dan juga junction antara kaki base dan juga emitter. Okay, base dan juga emitter. So kat sini pun kena ada supply. Okay, so kat sini contoh 5 volt lah. Contoh 5 volt. So maksudnya kena ada 2. So nak compare dengan diode, dia hanya satu junction saja. So satu supply saja. That's why kat soalan kita forward atau reverse tu saja.
Tapi untuk transistor, okay, dia ada 2 junction. So kalau salah satu forward atau salah satu reverse, transistor tak akan on. Okay, transistor tidak akan on. Walaupun VCC ada 10 volt, tetapi Vin 0 volt, so dia tetap off. Okay, so untuk dia forward, transistor kena dua-dua junction pada J1 dan J2 ni kena forward. Okay, maksudnya kena ada current. Bila ada current, ada voltage lah. Okay, bila ada voltage, ada current lah. Maksudnya macam tu. Okay, so tu nak kena faham. Okay, so Vin equal 0. Okay, so bermaksud Vin kosong. Okay, so what? Okay, dia suruh cari VCE. Okay, VCE kenapa dapat 10 volt? Siapa boleh explain kenapa VCE 10 volt? Sebab kelas korang ni saya dah bagi jawapan terus. Okay, kalau kelas lain sebelum ni saya tak buat lagi. Jadi saya tunjuk dulu baru dapat macam ni 10 volt ni. Okay, siapa boleh tunjuk ataupun explain kenapa VCE ni sama dengan 10 volt? Kenapa? Putri ada idea? Sebab VCE sama dengan VCC tolak Vin. VCC 10, Vin kosong, 10 tolak kosong, VCE sama dengan 10. Okay. Okay lah. Bukan itu sebenarnya. Okay. Tu kalau saya tak buat jawapan ni mesti Putri tak boleh jawab. Susah tu. Kan mesti tercari VCE, tercari formula. Okay, sebenarnya tak ada formula pun yang ni. Okay, formula dia terus direct saja VCE equal VCC, tapi dia tak ada kena-mena pun dengan Vin lah. Okay. Vin ni memang kosong kan. Okay, tapi isu dia kenapa kosong. VCE ni ambil terus nilai VCC. Okay. So saya explain balik. So kat sini lah soalan yang trik. So kalau saya tak boleh jawapan ni, mungkin hampir 90% student memang tak jawab. Okay, ataupun dia jawab, dia jawab hantam je lah dulu kan. Okay, kalau betul-betul lah salah-salah. Okay, tapi actually 90% okay. Kat sini yang saya nak jelaskan. Okay, that's why so walaupun kelas ni online, memang nak tak nak korang kena struggle bagi faham. Okay, saya tak boleh nak cater seorang-seorang. Kalau dalam kelas okey lah, saya nampak muka, boleh tunjuk. Okay, kat sini saya tak boleh buat apa dah. Saya hanya boleh explain macam ni saja. Okay, pergi balik dekat slide. Okay, pergi dekat slide. Okay, kita pergi dekat ni graf tu sekejap Okay, kan ni. Okay, kat sini. Okay, boleh nampak? Boleh nampak? Okay, nampak Okay, so kat sini pun ada formula juga ni. VCE sama dengan VCC tolak IC bagi darab RC sama. Okay, kat sini. Okay, kenapa bila Vin okay, so bila Vin sama dengan 0 volt, so kita punya VCE sama dengan VCC. Okay, so ni transistor. Sajalah bagi explain. Actually awak hafal di formula ni pun dah okey. Tapi kadang-kadang kalau trik soalan tu dia kata Vin ni dia bagi value dah. Korang tak boleh jawab ni pula. Okay, so saya bagi explain lah kenapa. Okay, so ni base, ni collector, ni emitter. Okay, so saya kata tadi kalau transistor nak on ataupun dalam keadaan saturation, kita panggil saturation, mesti dua-dua supply ni kena ada. VCC dan juga Vin kat sini ataupun VBB. Okay, samalah tu. Okay, so once ada voltage kat sini, dua-dua pada base dan collector, so transistor akan on. Tapi isu dia sekarang Vin sama dengan kosong. So tengok pada graf ni, ni memang karakteristik dia sama, memang akan macam ni. So VCE versus dengan IC ni untuk karakteristik IC dan juga VCE. Okay, so bila Vin kosong, okay, Vin tu kat mana? IB kosong lah kan, betul? Vin sama dengan kosong, IB sama dengan berapa? IB berapa?
Kosong lah. Okay, kosong. So kosong kat sini. So kosong kat sini, VCC berapa waktu ni? VCE. VCE waktu ni VCE versus IC. Ni kita nak karakteristik antara VCE dengan IC kat sini. Apa dia punya impact. So bila IB ni kosong, okay, IB ni kosong, okay, so apa dia punya nilai VCE sekarang? Kat mana VCE? Plot graf ni, kat mana? Ni kosong ni. Ni kosong, katalah ni ada value lah. 2, 4, 6, 8, 10. Okay, ni ada value lah. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, dan seterusnya lah. So VCE letak kat mana? Sama dengan berapa? VCC lah. Betul? Betul. Okay, that's why VCE sama dengan VCC. Waktu bila VCE ni sama dengan VCC? Waktu IB sama dengan kosong. IB sama dengan kosong kat sini. Okay, IB sama dengan kosong kat sini. That's why VCE ambil VCC. Maksudnya maksimum voltage pada kaki kolektor. Waktu ni adalah cut off. Okay, waktu ni adalah cut off. Maksudnya transistor kat sini kosong. Okay. So dia dah tak ada apa-apa lagi nak bagi dekat siapa-siapa. Memang kosong. So kat sini VCC ni 10 volt tadi atau 12 volt. Contohlah 10 volt. So value VCE ni akan jadi sama value VCC maksimum. Okay. VCC maksimum. So kalau dalam soalan tadi, contoh. Okay. Kalau dalam soalan ni katalah kelas sini 12 volt. So VCC juga akan jadi 12. So graf ni kena ingat. Ni penting ni, Q point. Okay. Ni untuk transistor. Awak kena ingat yang melengkuk macam ni. Ini antara VCE dengan IC kat atas. So yang dekat sini semua IB. Ni semua IB. Ni semua IB. So key point yang bertindih lah ni. Okay, jadi yang bertindih ni untuk waktu IB sama dengan kosong. Okay, VCE sama dengan VCC kat sini. Okay, VCC kat sini 12. So maksimum 12. Okay, 12. So kenapa 12? Sebab dia tak boleh nak share voltage supply dekat lain dah. Sebab dia ambil maksimum. Sebab kat sini kosong dah. So RM12 ni tak ada nak bagi siapa-siapa lagi. Tapi kalau IB ni dah mula ada value, katalah IB dah ada value, katalah kat sini. Okay, IB1. So kalau tengok balik dekat graf. Okay, IB1 dah ada value. So VCE akan berkurang. Betul? Betul tak? Kurang Faham ke tak faham ni? Confuse juga aku ni. Semua senyap ni. Takut saya shock sendiri je. Saya faham saya sendirilah. Faham tak? Faham tak? Okay. So maksimum tadi katalah 12 volt Okay. Jadi bila IB ni dah ada trigger dah ada V-in. Tiba-tiba V-in ni dah ada. Okay. Okay. V-in. Tiba-tiba kita dah ada 5 volt contoh. So bila dah ada 5 volt, of course ada drop voltage kat sini lah. Okay. Of course ada drop voltage kat sini. Okay. Ni 12 volt. So voltage kat sini dia dah terkurang lah. Okay. Dia dah kena bagi dekat 12 volt ni dah kena bagi dekat dengan base pula. Okay. So waktu IB ni dah ada value. Contohlah kat sini IC dia. Okay. Ni IC kan. Okay. So IC dah ada value kat sini. So menyebabkan IB pun ada value. So bila ada value, daripada 12 ni dia dah berkurang dah. Mungkin kat sini 8 contohlah. So lagi tinggi current kat sini, IC ni lagi tinggi. So VCE makin drop. Elok daripada 12 ni mungkin jadi 8. Okay. So lagi tinggi IC ni. Okay. Dia drop lagi. VCE drop lagi. Okay. Mungkin dah tinggal 6 volt. VCE jadi 6 volt pula. Okay. Sebab apa 6 volt? Sebab IC
dah makin banyak lah. Okay. So bila IC tinggi, so IB ada value kat sini. So drop voltage dekat base ni ada drop voltage dekat base kat sini. So that's why kat sini berkurang lah VCE. Okay, tu nak faham sikit lah. Okay, tu dia punya konsep. Okay. Ada soalan cakap ni? Tak ada? Okay, so VCE sama dengan VCC. So kalau nak mudah dia, bila Vin sama dengan kosong, so IB of course kosong, so VCE sama dengan VCC. Macam mana boleh dapat sama dengan 10 ni? Sebab VCC dia 10. So kalau VCC ni tiba-tiba 12, 12 lah jawapan dia. Sebab waktu dia kat sini lah. Okay. So bila Vn kosong, IB kosong, waktu IB kosong, apa jadi? VCE sama dengan VCE. Okay. VCE sama dengan VCE. Okay, what minimum value of IB? Okay, nilai IB. Formula IB minimum. Okay, so macam slide yang saya tunjuk tadi lah. So jangan confuse So IB tadi actually sama je. Okay. Ada dua formula tadi. Kalau yang soalan tadi IB, VBB tolak VBE bagi dengan RB. Okay. So sekarang ni lain pula ni. IB minimum. Okay, IB minimum. Okay, so bila dia kata ada minimum value of IB, so guna formula ni lah. Okay, IC saturation bagi beta DC. Okay, bagi beta DC. So kalau masukkan terus je lah. 10 mA bagi dengan 200. Okay, so kat sini dia bagilah 200, beta 200. Okay, IC saturation. Okay, so jangan confuse So waktu ni dah masuk slide yang ke DC load line punya karakteristik. So jangan confuse. Okay, kadang-kadang soalan confuse. Okay, kadang-kadang student masuk guna formula yang tadi lah, VBB yang ni tadi. VBB tolak VBE bagi dengan RB. Actually kalau masuk formula ni, okay, macam ni value RB tak ada. Okay, value RB tak ada. So mungkin kalau value RB ada, mungkin boleh jugalah dapat jawapan tu. Okay, so 0 tolak 0.7 bagi dengan RB. Tapi nanti jawapannya akan jadi minus pula. Okay, jawapannya akan jadi minus pula. Okay, so tengok jugalah soalan tu macam mana dan tengok formula tu. Okay, so kalau tengok kat sini IB minimum, IC saturation bagi dengan beta DC. Okay, so IC saturation tak ada. So kita kena cari IC saturation dulu. Okay, so IC saturation VCC bagi dengan RC. Okay, bagi dengan RC. So kat sini lah ni IC saturation. So tengok slide 23. Untuk IC saturation maksudnya I collector untuk on Okay, maksudnya pada kaki collector untuk dia on, berapa value current minimum untuk dia boleh on tu. So kalau kat sini VCC 10. Okay, so bagi dengan RC kat sini. So 10 bagi 1K lah. So 10 mA. So maksudnya untuk dia boleh operate maksudnya transistor ni boleh trigger kan, boleh on kan. So current yang perlu ada, okay, minimum untuk IC kat sini adalah 10 mA. Okay, kat sini 10 mA. Ingat ni 10 mA. Maksudnya kalau bawah 10 mA, so kemungkinan tak cukup power untuk trigger transistor ni boleh saturate. So maksudnya 10 mA ni adalah minimum, okay, untuk kita punya transistor ni on lah. Okay, transistor ni 10 mA. Okay, 10 mA. So dapat IC saturation, so bagi dengan beta DC, so dapatlah 50 microamp. So IB minimum 50 microamp. Okay, 50 microamp. So maksudnya untuk transistor ni on, okay, so at least current pada collector adalah 10 mA dan current pada base adalah 50 microamp. Okay, so
transistor akan on. Okay, transistor akan. Okay, setakat ni ada soalan? Ada nak tanya? Tak ada? Tak ada Tak. Tak ada. Okay, calculate the maximum value of RB. Okay, maximum value. So, cari resistance kat sini lah. Bila input 5 volt. Okay, bila input 5 volt. So, senang je lah ni. Straightforward je. Okay. So, VRB, Vin tolak VBE. Okay. Tahu tak ni macam mana dapat ni? Ni formula biasa lah. Okay, formula biasa. Okay, formula biasa. So total 5 volt. So ni saya ada lukis ni. Seolah dia macam ni. 5 volt. So asalnya kita tak tahu value voltage drop kat sini Okay, sekarang ni dia suruh cari maximum value of RB. RB kat sini. Okay. So untuk dapatkan voltage kat sini kita tolak macam biasalah KVL. So total 5 kan. Kita ada RM5. Kita nak bagi 2 orang. Satu dekat VRB, satu bagi dekat VBE. So VRB ni voltage kita boleh tahulah dengan kita tolak pada VBE lah. Total ada RM5, kita tolak 0.7 VBE. So baki tu RB punya lah 4.3. Okay, so dah tahu voltage kat sini, cari I macam biasa lah. Okay, senang soalan. Okay, dia nak tanya? Tak ada. Ada nak tanya apa-apa? Tak ada. Ada? Tak ada? Ada? Tak ada? Tak ada. Okay. Ni Q point So Q point 3.3. Okay, 3.3. Ni Q point yang graph tadi. Yang ada saturation, cut off dan sebagainya. Okay, ini ialah soalan DC biasing lah. Okay, DC biasing maksudnya karakteristik Q point tu. Okay, so kebiasaannya antara VCE dan juga IC. So graf yang saya tunjuk tadi. Okay, karakteristik tu yang ni tadi Q point. Okay, dia Q point untuk DC load line. Okay, so biasanya memang VCE dengan IC lah. Okay, okay. Kenapa VCE dengan IC? Sebab waktu ni lah transistor tu nak check sama ada transistor ni on ke tak condition dia. Dalam keadaan saturate ke tak. Okay, so kalau on berapa voltage IB, berapa voltage VCE, IC. So maksudnya daripada graf ni kita dapat 3 parameter. Kita boleh tahu nilai IC, kita boleh tahu nilai IB dan kita boleh tahu nilai VCE. Okay, daripada graf ni. Okay, daripada graf ni. Okay, so kita tengok soalan lah. Okay, kita tengok soalan. Okay, ni contoh soalan. Okay, find Q point when VBB 1 volt, 2 volt, 3 volt. Okay, macam ni. Okay, maksudnya supply ni boleh laras lah. Daripada 1 volt, ubah boleh 2 volt dan 3 volt. Okay, then construct DC load line. Okay, DC load line ni ialah graf yang ni lah, Q point ni. Saya dah buat Okay, cuma graf dia tak cantik. Saya lukis pakai tangan. Tab ni tak berapa kemah. Okay, line for this transistor assume VCE saturation equal 0 volt. Okay, VCE equal 0 volt. Okay, step pertama apa nak buat ni kalau macam ni? Dia sebab dah ada jawapan kan, senang lah. Okay, so jawapan dia yang ni sebenarnya. Okay, kat sini. So soalan dia macam ni. Dia bagi skematik, dia bagi. Okay, so soalan dia suruh construct DC load line for the transistor assume VCE saturation equal 0. Okay, so dia suruh buat Q point dalam keadaan 1 volt, 2 volt, 3 volt. Waktu V input adalah 1 volt, 2 volt, 3 volt. Buat graf. Soalan dia macam tu lah, buat graf. Okay, so dalam graf ni kalau kita tengok balik. Okay, so kita kena cari VCE dan kita kena cari IB lah, betul? Okay, so V input dah ada maklumat. V input dah ada maklumat. Kalau dia soalannya lah.
V input dia dah bagi dah 1 volt, 2 volt, 3 volt. So RB ada, RC pun ada. So IC kita boleh cari. Okay, IC kita boleh cari. Sebab untuk plot graph, okay, untuk plot graph kita kena tahu IC, okay, kita kena tahu VCE. Baru kita boleh plot. Kalau tak boleh plot. Okay, kalau tak boleh plot. So cara dia kita kena cari IB dulu lah. Okay, kena cari 3 benda Kena cari 3 benda. So kita kena cari. Ni kena ingat ni. Untuk senang je soalan ni pusing-pusing sama je. Tak susah pun sebenarnya. Cuma korang lah study ketak tu je. Untuk DC load line ni, untuk key point. Okay, senang je. Awak kena cari IB, IC, okay, dan juga VCE. 3 benda ni. Dapat 3 benda ni, kita boleh plot graph. So kalau you all tak dapat salah satu ni, memang tak boleh plot graph. Okay, so key point nak tak nak, step dia. Alah, soalan senang ni. Kalau korang tahu memang score lah subjek ni. Tak susah pun. Ni je benda je. Cari IB, IC, VCE. So IB rumus biasa. Macam biasa. VB tolak VCE bagi dengan RB lah. Okay. So 1 tolak 0.7 bagi dengan 20K. So waktu ni adalah 1 volt. Okay. So waktu 1 volt, IB kita dapat 0.015. So kita dah boleh plot dah. Okay, kita boleh plot. So IB ni kat mana? 0.015. Tapi sebelum tu kita tak tahu 0.015 ni kat mana. Okay, kat mana kita nak asal graf dia macam ni. Okay, graf kosong lah kan. So kita nak plotkan dia. So ni adalah VCE, sini IC. Okay, so IB ni 0.015. Kita tahu dah ada area ni. So katalah ni kita punya graf kita skala dia. Katalah kita buat ni 1, 2, 3, 4 contohlah. Okay, so VCE ni 10. You all pun boleh buat lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 contohlah ni. Okay, so saya ni anggar je. Nanti korang buat lah betul. Okay, 10 volt. Tu maksudnya VCC ni 10. Maksudnya kalau V in kosong ni, VCC dia maksimum dia memang 10. Kat sini kita boleh plot lah. VCE equal VCC. Waktu V in sama dengan kosong. Tapi ni dia nak V in 1. So V in 1 ada kat sini ni. Okay, IC. Ni IC bukan V input ni IC. So kita kena cari IC. So IC macam mana nak kira? Beta DC kali dengan IB. Ni formula biasa lah. Beta DC IB bagi IC tu kan. So ni 50, 0.75. So 0.75 tu kat mana? Dekat sini. Ni 0.5 kan. So kat sini. So kat sini kita boleh imagine dah. Okay. So kat sini kita boleh imagine. Maksudnya graf tu kat sini lah. Kita dapat satu titik kat sini. Okay. 0.75. VCE. Formula biasa. Okay. VCC tolak IC kali dengan RC. So VCC kita 10. So tolak IC tadi dah dapat. Ini waktu 1 volt ingat. Waktu 1 volt. 0.75 darab dengan RC. So dapat 9.25. So maksudnya 9.25 kat mana? Kat sini. Betul Okay, katalah ni 9 kan. Okay, katalah ni 9. So hampir kat sini. So dia dekat sini. Betul tak? 0.75 dan 9.25. Faham? Okay, faham. Jadi value IB kat sini adalah 0.015. Jadi IB kat sini sebenarnya value dia 0.015 milliamp. So kalau tengok balik nota saya, IB tu kat sini lah. Ni adalah value IB dia. So ada tiga parameters yang kita boleh tahu daripada karakteristik graf kat sini. Okay, VCE, IC dan juga IB. Okay, ni waktu 1 volt. Okay, waktu 2 volt. Tentu saya ada buat ketak. Ni waktu 2 volt. So step yang sama. Nampak macam susah tapi soalan ni mudah. Dia repeat saja. So waktu 2 tolak lah. 0.7 bagi 20. Okay. Dapat 0.065 milliamp. Tapi ni kita tak boleh nak plot lagi. Tapi kita tahu dah value IB ni 0.065. Maksudnya dia akan up lagi daripada ni. Ni 0.015. So dia ke atas lagi. So graf ni betul lah. Okay. So kita punya anggaran tu okay betul. Graf aku ni betul lah ni. Formula aku guna. Okay. Kita dah boleh agak dah. Okay. So kita carilah
IC lah, step yang sama. So kita dapat IC 3.25. Okey, 3.25 kat mana? Kat atas jauh Kat sini kan? 3 kan? Betul? Betul? Betul ke tak betul ni? Nak tengok respon juga ni. Senyap ke semua. Betul 3? 3 kat sini. Okey, so kita boleh anggar koordinat dia 3 point something kat situ, 3.25. Dan VC dia 6.75. Okey, 6 tu kat mana? Okey. So graf saya ni tak betul lah pasal saya buat manual macam ni. So kalau kata graf tepat lah. Katalah ni 6. Okey, 6 ni kat sini. So saya plot dia dekat sini. So ni ialah Q point waktu V in atau V baby saya 2 volt. So IB dia value dia berapa? 0.065. So kat sini 0.065 milliamp IB dia. Okay, last kali waktu 3 volt. Korang buat sendiri. Okay, 3 volt buat sendiri. Complete kan. So dia atas lagi dah nanti. Dapat value atas lagi. So kita gariskan. So itulah jawapan dia. Okay, ada soalan? Ada soalan? Faham So maksudnya jawapan tu boleh dua bentuk lah. Satu sama ada you boleh buat macam ni je pun dah betul. Kan? Ni VCE contohnya. Waktu kosong ni kita tahulah ni maksimum dia 10 volt tadi. Okay. So tadi 3 kan. Yang first tadi bawah 1 0.75. 2, 3. Okay. Satu sini yang kata kosong ni kecil dia kan. Sini. Lepas tu atas sikit point dia. Tu yang seterusnya waktu 3 volt mungkin atas lagi lah. Okay, buat macam ni pun dah betul. Ataupun you nak buat lagi detail. Okay. Macam ni. Sama juga 10 volt. So ada 3 point tadi kan. Waktu 1 volt, waktu 2 volt, waktu 3 volt contoh. So kita boleh assume macam ni lah. Sama je. Okay, graf ni. So kita boleh buat dalam macam graf ni. Okay. So waktu ni IB dia berapa, IB dia. Tu maksudnya Q point. Okay. Cukup dah tu. Ada 3 benda yang korang kena buat. Okay, kena study. Okay, 3.4 jangan buat 3.4 tak masuk dalam kita punya syllabus. Okay, 3.4 tu dah advance. Tu sajalah bagi. Okay, tapi tak ada. Tak masuk dalam exam. Okay, tak masuk dalam exam. Okay, so itu saja. Ada soalan nak tanya? Okay, tak ada. Okay, so tak ada, boleh proceed untuk buat tutorial. Okay, sebelum saya habiskan kelas, cuma saya nak pesan sikit. Okay, minggu depan kita masuk chapter 4. Okay, so sebelum masuk chapter 4, kalau paling malas lah. Kalau malas, buat tutorial. Kalau katalah malas nak study nota information sheet, malas nak study slide, okay, paling minimal buat tutorial. Tutorial ni tak wajib hantar pun kan, biasanya kita buat kat kelas. Okay, disebabkan online, so saya pun tak naklah paksa korang buat. Okay, so depend pada diri sendiri. Okay, siapa buat dia faham, siapa tak buat susah nak faham, tu saja. Kecuali dia genius lah. Okay, so paling malas buat tutorial. Okay, so sekurang-kurangnya bila test 2, test 2 pun tak lama, sekejap je. Masa berlalu begitu singkat. Okay, test 2 cover unit 3 dan unit 4. Okay, paling malas. Okay, paling malas. So korangnya nak lulus lah. Okay, tapi kalau awak buat tutorial, awak study information sheet dan awak study slide, okay, dah cukup power untuk membantu kita punya skor subjek ni lah. Okay, dah cukup power lah untuk bagi saya. Okay, tapi paling malas buat tutorial je. Tapi kalau tutorial malas, nak baca slide pun malas, nak hafal formula malas, study information sheet pun malas, memang tak boleh jawab lah test. Okay, tak boleh jawab test. Okay, so that's why saya kata tu paling minimal. Okay, paling minimal. So proceed buat tutorial. Okay, ni sendiri-sendiri punya inisiatif. Saya tak paksa. Okay, itu masing-masing punya. Kalau nak skor subjek ni, kena rajin lah. Tu je.
Okay, so ada apa-apa nak tanya? So saya nak ambil attendance. Boleh on camera, saya ambil attendance je. Okay, on camera, saya tak boleh nak screenshot lah. On camera please. Ayu, okay tak? Ayu Nadia, Okey, sir. okay tak? Boleh ikut ke tak? Boleh. Boleh. So, chapter 1, unit 1, 2, macam saya cakap hari tu, itu adalah minimum requirement sama ada korang perlu drop ke tak subjek ni. Saya belum marking habis tapi setakat ni saya tengok macam semua lulus lah. Okay, macam semua lulus. Okay. Tapi sebab tu saya kata unit 1, 2 tu kalau boleh score gila-gila. Sebab takutnya unit 3 ni ada tak boleh nak score banyak markah. Sekurang-kurangnya unit 1 tu cover balik lah. Bila total tu at least cover untuk lulus lah. That's why saya kata unit 1, 2 memang kalau boleh 80 markah ke atas lah. Okay, sebabnya yang saya takut adalah bila masuk chapter 3 dan chapter 4, markah korang tu akan jatuh. Okay, kecuali kalau yang score tak ada isu lah, lagi bagus. Maksud saya nak cover kalau ada yang tak boleh bawa, at least korang unit test 1 tu, katalah markah dia 80,